اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Pertama diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada semua pelajar. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah terus beri kekuatan pada kita untuk terus beristiqamah menyambung apa yang kita telah lakukan di bulan Ramadan, khususnya hubungan kita dengan Al-Quran. Dan insya-Allah malam ini kita sambung kelas kita yang pertama selepas hari raya. Kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 109. Sebelum kita sambung, kita tengok pengajaran daripada ayat yang lepas. Ayat yang lepas daripada ayat berapa? Yang belum diberi pengajaran? 106. Okay. Pengajaran daripada ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, tidaklah kami batalkan hukum sesuatu ayat ataupun kami lupakannya, melainkan kami akan bawa yang lebih baik daripada yang dibatalkan ataupun yang seumpama dengannya. Kemudian Allah begitu sebab kenapa Allah menukar hukumnya, sama ada kepada yang lebih baik ataupun yang sama. Sebabnya ialah alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa di atas segala sesuatu. Okey, pengajaran ayat 106. Pertama, hukum nasakh, iaitu dibatalkan satu hukum dengan hukum yang baru, adalah sahih dan ada di dalam Al-Quran. Hukum nasakh, iaitu dibatalkan satu hukum dengan hukum yang baru, adalah sahih dan ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, hukum baru yang membatalkan hukum yang sebelumnya adalah lebih baik daripada hukum yang sebelumnya. Yang ketiga, antara hikmah adanya hukum yang dibatalkan
di dalam Al-Quran ialah supaya sesuai dengan keadaan dan umat yang tertentu, dan juga sebagai ujian kepada manusia yang mengaku beriman. Yang keempat, Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu, maka Allah juga berkuasa untuk menukar hukumnya kepada yang lebih baik. Yang kelima, setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah adalah berdasarkan keperluan dan kemaslahatan manusia. Okey, habis ah. Ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Maksudnya, tidakkah engkau tahu sesungguhnya Allah baginya segala kerajaan di langit dan di bumi, dan tidak ada bagi kamu selain daripada Allah daripada penolong dan pembantu. Pengajarannya, penetapan bahawa kerajaan Allah meliputi semua kerajaan yang ada, bahkan meliputi semua kerajaan yang di langit dan di bumi. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang boleh menolak daripada azab Allah sekiranya Allah kehendaki keburukan kepadanya. Yang ketiga, wajib ke atas setiap orang hanya berharap dan mencari pertolongan dan bantuan Allah sahaja. Wajib ke atas setiap orang berharap dan mencari pertolongan dan bantuan daripada Allah sahaja. Okey, habis ayat 108. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Bahkan kamu, iaitu orang Yahudi, mahu orang-orang beriman, termasuklah orang beriman, orang musyrikin, adakah kamu mahu untuk bertanya kepada Rasul kamu soalan-soalan yang tidak penting sebagaimana Nabi Musa ditanya oleh kaumnya? Sesiapa yang menukarkan kekufuran dengan keimanan, maka dia telah sesat daripada jalan yang lurus.
pengajarannya. Pertama, Allah mengingkari perbuatan yang banyak bertanya kepada Rasulullah soalan-soalan yang tidak penting, atau sebagai menunjukkan kedegilan. Yang kedua, antara sebab binasanya umat-umat dahulu ialah selalu bertanya, banyak bertanya dan banyak menyanggahi para nabi mereka. Banyak bertanya dan banyak menyanggahi para nabi mereka. Yang ketiga, banyak bertanya soalan kepada Nabi yang tidak penting adalah perbuatan yang menyerupai orang-orang Yahudi. Yang keempat, soalan yang dibenarkan ditanya ialah yang berkenaan dengan hukum hakam atau apa-apa permasalahan yang tidak jelas. Yang seterusnya, Allah mencela mereka yang menukarkan kekufuran dengan keimanan. Iaitu menolak keimanan dan mengambil kekufuran. Yang terakhir, wajib kepada orang yang bertanya soalan beramal dengan apa yang ditanya. Wajib ke atas orang yang bertanya soalan beramal dengan apa yang ditanya sekiranya ia berkaitan dengan amalan. Okey, kita sambung tadabbur seterusnya. Ayat hari ini Allah nak menyebut penyakit hati. Allah nak bongkarkan penyakit hati orang-orang Yahudi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadda makna dia asyaddul hubbi, terlalu suka ataupun terlalu cinta. Ini fa'il lah. Sebelum ni kita jumpa ayat ma yawaddu, fa'il mudhari'. Ini fa'il madhi. Kalau isim mawaddah, pernah dengar? Ada satu surah tu nama dia Al-Mawaddah, tapi taklah mesra sangat. Wadda makna dia suka.
sangat suka, sangat ingin. Siapa ni? Katsirun, kebanyakan. Min ahlil kitab, dari ahli kitab. Bila sebut ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Tapi ayat ni lebih kepada Yahudi. Sebab ayat ni turun kepada mereka yang ada di Madinah. Dan di Madinah hanya ada Yahudi saja. Nasrani tidak ada. Okey, sangat ingin kebanyakan daripada ahli kitab iaitu Yahudi, dan kitabnya apa? Taurat. Kenapa Allah sebut ahli kitab? Kenapa tak sebut Yahudi? Kita ada Yahudi, ada Zionis, ada Bani Israel, ada ahli kitab. Beza tak antara empat tu? Kalau ahli kitab maksud dia ialah orang yang diberi kitab, orang yang diberi kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau Bani Israel ialah bangsa macam Melayu lah, Bani Melayu kan, itu bangsa. Adapun Zionis ialah pemikiran politik. Yahudi agama. Semula Bani Israel bangsa, Yahudi agama, Zionis pemikiran, aliran pemikiran. Bagi contoh lah, kalau kat Malaysia nak buat contoh apa? Sensitif lah. Ada katalah parti. Dia parti pendokonnya orang Melayu, makna bangsanya Melayu. Agamanya Islam, pemikirannya liberal. Boleh faham? Pemikirannya liberal. Agamanya Islam, bangsanya Melayu. Okey. Jadi sebab itulah kalau nak kutuk yang berlaku sekarang di mana? Di Palestin. Tapi bila kita nak kutuk, jangan kutuk Israel. Sebab Israel itu adalah nama Nabi Yaqub AS. Celaka Israel, kita dah kutuk Nabi Yaqub AS. Habis nak kutuk apa? Yang terkutuk ialah agama tu, bukan bangsa. Bangsa tak berdosa. Orang tu dilahirkan dalam keadaan bangsa Cina, itu bukan dosa, bukan kesalahan, dan bukan kehendak dia. Yang dikutuk ialah fahaman ataupun akidah tu. Celaka Yahudi. Itu betul. Okey. Jadi sekarang Allah cerita yang berlaku sekarang, apa yang dibuat oleh orang Yahudi di Israel kan, di Palestin. Apa yang mereka buat kepada orang Islam. Sebenarnya benda tu baru ke, lama ke, ataupun benda tu dah lama dah. Apa yang berlaku hari ini, pertama-tama di bulan Ramadan kan, di 10 akhir Ramadan, mereka bunuh orang Islam yang sedang solat, mereka bunuh kanak-kanak. Sebenarnya mana lebih dahsyat, apa yang berlaku sekarang dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi di zaman dahulu? Mana lebih dahsyat? Kenapa dulu lagi dahsyat? Sekarang dia bunuh siapa? Orang biasa. Dulu dia bunuh siapa? Nabi. Kan ayat kita belajar sebelum ni kan, qul falima taqtuluna al-anbiya. Kenapa kamu bunuh para nabi? Jadi dulu lagi dahsyat, dia bukan bunuh orang awam, bukan bunuh kanak-kanak, bunuh nabi. Tapi kadang-kadang kita hadapi suasana sekarang macam benda tu luar biasa. Tapi kalau kita faham sejarah orang Yahudi yang Allah sebut dalam Quran, apa yang mereka buat tu adalah benda yang biasa. Benda yang biasa. Bukan makna benda biasa tak perlu kita peduli, bukan. Jangan terkejut sangatlah. Macam baru dengar je pertama kali. Padahal cerita Yahudi selalu baca dalam Al-Quran. Okey. Sangat ingin ramai daripada ahli kitab, khususnya Yahudi. Apa yang mereka ingin sangat ni?
Apa yang mereka ingin? Bunuh orang Islam ataupun apa? Lau apa? Jikalau yardunakum, mereka radda yaruddu, mengembalikan kamu, mengembalikan kamu min ba'di, dari ba'di, selepas keimanan kamu. Mereka nak kembali orang beriman setelah mereka beriman kepada apa? Kuffara. Kuffara, kafir, menjadi orang-orang okey. Jadi tengok Allah guna perkataan wadda. Wadda apa makna tadi? Sangat suka, sangat ingin. Apa yang orang Yahudi ingin sangat daripada orang Islam? Memurtadkan, bukan bunuh. Yang sekarang dia memurtadkan, ataupun dia membunuh. Itu bukan keinginan mereka yang paling utama. Yardu ni daripada radda yardu, murtad. Irtadda. Dia telah murtad. Kalau orang murtad tu sebenarnya bahasa Arab. Daripada perkataan irtadda, daripada radda yaruddu. Kenapa Allah guna perkataan lau yaruddu? Mereka sangat ingin jikalau mereka dapat memurtadkan. Sebab bila duduk dalam Islam, bila keluar Islam, dia panggil murtad. Dia tak panggil tukar agama. Sebab itulah istilah dalam Islam, orang tu kalau dah Islam, tiba-tiba dia keluar masuk Yahudi, dia tak panggil masuk Yahudi, dia panggil murtad. Kalau dia Islam keluar masuk Buddha kan, dia tak panggil masuk Buddha, dia panggil murtad. Ini istilah yang digunakan khas untuk orang Islam yang keluar Islam masuk agama lain. Tak kira agama apa pun, istilah yang betul ialah murtad. Sebab tu Nabi kata apa? Apa hukum orang murtad? Bunuh. Kenapa kena bunuh? Dia baru satu hari murtad kan? Yang orang kafir itu, katalah kafir zimmi, mungkin 40 tahun, tak boleh bunuh. Yang ni murtad baru seminggu, kena bunuh. Kenapa? Tak ada sebab lain. Sebab dia dah duduk dalam Islam, dah duduk dalam cahaya, tiba-tiba keluar dalam kegelapan, dalam kejahilan. Orang ni lagi dahsyat daripada orang kafir. Orang kafir mungkin belum kena Islam, belum dapat cahaya Islam kan. Yang ni dah duduk dalam Islam, dah rasa cahaya Islam, tiba-tiba keluar. Maka hukumnya lebih berat daripada orang yang belum masuk Islam. Okey. Boleh kan? Jadi matlamat dan keinginan utama orang Yahudi bunuh orang Islam ke memurtadkan orang Islam? Jadi sebenarnya proses memurtadkan orang Islam berlaku ke tak? Okey, berlaku bulan Ramadan ke, 10 akhir Ramadan ke, sepanjang masa? Okey, yang mana lebih ramai, yang dibunuh oleh orang Yahudi ataupun yang dimurtadkan oleh orang Yahudi? Yang dimurtadkan. Okey, yang mana orang Islam terkejut? Orang Yahudi bunuh orang Islam ke, orang Yahudi memurtadkan orang Islam? Yang mana sepatut kita lebih terkejut? Tapi kenapa tak terkejut? Sebab tak nampak pertumbuhan. Tak nampak? Sebab nampak sihat walafiat, tak solat. Kan? Tak solat, sihat walafiat. Okey je. Ataupun buat dosa setiap hari kan, rasuah setiap hari kan. Itu perangai Yahudi. Ataupun dengki, perangai Yahudi.
ataupun sembunyikan ilmu kan. Dia sihat walafiat tapi sembunyikan ilmu. Itu antara matlamat orang Yahudi. Tapi tak ada siapa kecoh. Dah ramai berlaku di mana-mana tak? Permurtadan orang Islam oleh orang Yahudi. Berlaku tak di mana-mana? Dan berlaku sepanjang masa tak? Bahkan berlaku tak pada anak-anak remaja kita? Walaupun mereka tak perlu tukar agama sebenarnya. Bila mereka tak beramal dengan Islam, mana mereka dah? Kalau ikut hukum dalam mazhab Hanbali, siapa yang tinggal solat dengan sengaja dah kafir. Kafir. Al-ahdu bainana wa baina syirki tarkus solat. Perbezaan antara kita dengan orang-orang syirik ialah meninggalkan solat. Jadi tinggal solat itu dah sebagai tanda dia dah. Apa orang Yahudi buat untuk memurtadkan orang Islam? Apa dia? Cuba boleh tak sebut apa perancangan mereka, strategi mereka? Ha? Yang paling asas sekali apa dia? Hiburan. Tak, kalau orang tu kuat iman, bagi hiburan ke bagi perempuan okey. Tak ada masalah. Dia buat sesuatu bila benda ni tak ada pada orang Islam, tak bagi hiburan pun jadi murtad juga. Jauhkan umat Islam daripada Al-Quran. Cuba buka surah ni, surah Fussilat ayat 26. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. Kemudian walghaw fihi la'allakum taghlibun. Okey, cuba terjemah. Dan telah berkata orang kafir, termasuk tak orang Yahudi? Masuklah. Telah berkata orang kafir, la tasma'u, jangan kamu dengar. Dengar apa ni? Quran. Dengar di sini apa maksud? Dengar, faham dan amal. Jangan. Kemudian kalau ada juga orang nak dengar, strategi kedua, walghaw. Walghaw apa dia? Walghaw buat sesuatu yang melarakan, buat bising. Kalau zaman Nabi baca Quran, ada orang luar datang, luar daripada Mekah, dia tak nak orang tu dengar apa yang Nabi baca. Sebab dia tahu kesan Al-Quran ni, kalau gunung boleh pecah, kalau orang boleh berubah 180 darjah. Jin boleh berubah kan? Jadi orang kafir cukup takut kalau orang Islam, kalau orang dengar Al-Quran dalam keadaan dia faham. Jadi pertama, jangan dengar. Kalau ada orang nak dengar juga, walghaw, buat apa? Buat bising, buat kecoh, buat sesuatu yang melarakan. Sebab apa? Dengan cara ni je, iaitu orang Islam tak faham Al-Quran dan orang Islam sibuk lara dengan urusan dunia, dengan muzik, dengan lagu. Dengan cara ini je, la'allakum taghlibun, supaya kamu apa taghlibun? Kamu menang, kamu dapat mengatasi. Jadi strategi dia nak mengalah orang Islam apa dia? Bukan hantar roket. Bukan hantar roket. Hantar apa? Hantar hiburan je. Hantar game kan. Tengok dulu mana ada game kan, betul tak? Zaman-zaman mak ayah kita, nenek kita, mana ada game? Mana ada kita masa kecil main game? Mana ada? Tak ada kan? Telefon pun tak ada. Tapi sekarang anak-anak kita, remaja kita 5 jam, 6 jam main game kan? Kadang-kadang game tu berbayar, dapat duit pula kan? Ada satu, saya pergi ziarah rumah Asnaf. Dia main game tu, mak dia larang ke, atuk dia larang ke, tak ada dah. Akhlak pun tak ada. Dia marah balik pada mak dia marah balik. Lepas tu dia tanya saya, Ustaz tahu tak saya dapat apa? Tanya pun macam something lah. Ustaz tahu tak saya dapat apa? Tak tahu.
Oh, saya dapat duit tau. Berapa dolar? Berapa banyak lah. Tengok. Strategi musuh kan. Akhirnya orang macam ni, kalau dah ketagih game, agak-agak dia nak tak baca Quran. Oh, sampai ke mati. Ambil pisau letak kat leher, dia tak nak. Betul tak? Dah game ni bukan anak-anak je. Kadang-kadang mak bapak satu family. Kan? Duduk kat mana-mana telefon. Kan? Betul tak? Dengan cara itu, orang Yahudi menang tak? Menang tak? Tapi orang Palestin, dia gagal menjauhkan orang Palestin daripada Quran. Dia gagal melalaikan orang Palestin. Sebab itu dia tak menang. Sebab itu sampai hari ini dia tak menang. Betul tak? Dia gagal mengalahkan orang Palestin. Sebab orang Palestin ada Al-Quran. Hebat orang Palestin kan? Hamas. Tengok dia boleh buat roket dalam keadaan negeri yang kecil, yang ditindas, yang tak ada kemudahan, dikepung satu dunia, dia boleh buat roket yang canggih, yang boleh pergi sampai 250 km. Hebat tak? Negara Islam yang besar, yang bebas, yang kaya, beli roket daripada mereka. Nampak tak? Jadi, musuh buat senjata, orang Islam belikan. Jadi bila orang Islam beli senjata daripada musuh, musuh jual tak senjata yang tercanggih? Tak. Tapi kalau orang Islam sendiri buat dengan kudrat dia akan buat yang terbaik. Betul? Sebab tu orang Yahudi tak mampu mengalahkan orang Palestin. Sebab orang Palestin ada Al-Quran. Oh, luar biasa. Ada tengok video tak? Seorang ibu yang anak dia mati syahid 3 orang kan? Tengok? Tak tengok? Tengok? Tak tengok? Tengoklah. Dia kata apa? Dia tengok mayat anak dia tu, tak ada menangis apa, dia tengok biasa je. Itu anak yang ketiga mati syahid. Dia kata, aku bersyukur pada Allah sebab menjadikan anak aku syahid. Hidup untuk agama Allah. Kenapa aku nak menangis? Anak aku masuk ke syurga. Kenapa aku nak menangis? Lagi pula dia kata, kullu man 'alaiha fanin. Semua yang di atas bumi akan mati. Jadi kalau semua akan mati, kenapa aku nak biarkan anak aku mati dalam keadaan tak beriman? Biarlah dia mati dalam keadaan syahid. Dia bangga. 3 orang anak senyum bangga. Cuba kita seorang je. Cuba kita kan, anak seorang mati kan. Habis. Menangis, meraung. Boleh faham? Boleh faham tak strategi musuh? Sebab tu dia tak perlu serang kita. Sebab apa? Kita dah kalah. Kita dah kalah. Dia dah menang dengan kita. Dia hantar TV, hantar saluran, hantar hiburan, hantar bola, macam-macam kan. Okey. Dan kalau kita tengok kan remaja-remaja kita, berapa peratus je solat? Betul tak? Tengok tak, perasan tak gambar-gambar video orang Palestin? Ada tak yang buka aurat? Tak ada, tak jumpa pun. Tapi orang kita, kalau berhimpun satu tempat tu nak cari yang buka, yang tutup aurat, mungkin 10% pun tak sampai kan? Jadi kita dah kalah dah. Kita dah kalah sebelum diserang. Okey. Jadi keinginan utama orang Yahudi bukan bunuh. Yang Yahudi bunuh ni siapa ni? Orang Yahudi bunuh orang yang hebat, yang tak akan berganjak dengan apa-apa ujian, yang akan mengancam orang Yahudi seperti para Nabi. Dia akan bunuh. Seperti orang Palestin. Orang Palestin ni Islam dia kuat dan akan menjadi halangan kepada Yahudi. Yang ni Yahudi akan bunuh. Tapi orang macam kita, iman pun lemah dan tak memberi ancaman kepada Yahudi, Yahudi biarkan. InsyaAllah kita akan selamat daripada serangan orang Yahudi. Okey. Kenapa orang Yahudi benci sangat ni? Kenapa nak sangat tengok orang Islam murtad? Nak kaya-kayalah. Nak memerintah-memerintahlah. Tapi jangan ikut Islam. Kenapa?
hasadan. Sebab kerana dengki. Hasad, dengki lah. Kan? Orang Melayu bila terjemah hasad, dia terjemah apa? Dengki. Lepas tu dia pakai dua-dua sekali. Hasad, dengki. Taukid. Tengok perangai Yahudi kan. Dia tahu tak Quran tu betul? Dia tahu tak Nabi Muhammad baik? Habis kenapa tak nak terima? Dengki. Dia bila dengki, apa makna dengki? Siapa boleh bagi definisi dengki? Itu perkataan seerti. Apa makna dengki ya? Apa dia? Tak, itu lebih kepada kufur. Menghilangkan nikmat yang ada pada seseorang. Dia mana boleh menghilangkan nikmat? Dia macam ni. Dia tamanna zawalun nikmah minal akhir. Dia bercita-cita supaya nikmat yang ada pada orang hilang terus, satu, ataupun pindah kepada dia, ataupun pindah kepada orang lain. 3. Yang penting nikmat tu jangan ada pada orang tu. Itu makna dengki. Okey. Jadi biasa dia dengki ni kepada orang mana? Orang yang lebih baik. Jadi Yahudi dengki kepada siapa ni? Orang Islam. Mana dia yakin tak orang Islam lebih baik? Sebab tu dia dengki. Mana ada orang yang tak ada apa-apa dengki pada orang yang dah kaya dengki pada orang miskin, ada tak? Tak ada. Bila dia dengki, makna orang yang dia dengki lebih baik daripada dia. Boleh? Mana orang Yahudi yakin yang ada pada Nabi Muhammad adalah lebih baik daripada dia. Apa dia? Quran. Jadi penyakit dengki ni penyakit paling bahaya sekali dalam manusia, dalam hati manusia. Lebih bahaya daripada COVID-19. Jadi COVID-19 kena pakai mask kan, kena jaga penjarakan. Tapi dengki kena pakai apa? Kena pakai mask kat hati ni. Al-Quran. Kena pakai Al-Quran. Saya pernah sebutkan maksiat ataupun jenayah pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah kepada Allah. Jenayah apa tu? Dengki. Oleh siapa? Oleh Iblis, kan? Iblis sebab tak nak sujud pada Adam sebab dengki je. Dengki je. Dia bukan tak tahu itu perintah daripada Allah. Bila perintah pada Allah habis cerita kan? Tak, sebab dengki. Kemudian juga dilakukan oleh manusia. Dosa maksiat pertama dilakukan oleh manusia. Dengki juga. Qabil dengki pada Habil. Dengki ni Nabi kata apa? Iyyakum wal hasad. Jaga-jaga kamu daripada penyakit dengki. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulu al hasanat. Dengki ni akan menghapuskan semua kebaikan. Hangus. Kita solat, kita puasa, kita sedekah, kita solat malam, kita berebut 10 malam akhir. Tapi dalam masa tu kita dengki, semua amalan kita hangus. Zero. Nabi kata sebagaimana api memakan kayu api, dia tak tinggal satu pun. Okey. Dengki pula Allah beritahu, dengki Allah beritahu. Dengki daripada siapa ni? Min anfusihim, dari diri mereka. Kenapa Allah sebut dengki daripada diri mereka? Kenapa Allah sebut? Satu, Allah nak menegaskan dengki ni bukan sebab orang lain, sebab mereka sendiri, daripada hati mereka sendiri. Yang kedua, Allah nak bagi tahu dengki ni bukan kerana Allah, betul-betul kerana diri mereka sendiri. Ada tak dengki kerana Allah? Ada tak dengki kerana Allah? Ada contoh? Orang tu baca Quran, tadabbur Al-Quran kan, siang dan malam, dia pun dengki nak jadi macam orang tu.
itu dengki kerana Allah dibolehkan. Ataupun orang yang Maaf, ada tertinggal satu. Min indi anfusihim. ini bukan tulisan saya. Min indi anfusihim. Apa tu? Lepas tu apa tadi? Lepas tu min ba'di. Okey. Makna dari sisi dari sisi diri mereka. Okey. Jadi kalau nak dengki boleh Nabi kata la hasada illa fisnataini. Tidak ada dengki kecuali dalam dua perkara je boleh dengki. Kan? Satu dari segi orang yang berilmu yang selalu baca Quran siang dan malam. Dengkilah jadi macam dia. Yang kedua orang yang banyak duit tapi dia buat kerja apa tu? Jangan dengki dia banyak duit, tapi dengki sebab dia infak banyak. Bukan banyak duit tapi infak banyak. Aku nak jadi kaya macam dia, lepas tu bakhil. Okey. Min indi anfusihim, min dari selepas ma tabayyana, apa yang telah jelas. Kita biasa dengar bukan tabayyan tapi tabayyun. Pernah dengar kan? Pernah dengar tabayyun kan? Apa makna? Bila dapat berita maklumat kena tabayyun, kena selidik. Jadi apa beza tabayyun dengan tabayyan? Ini fi'il madhi, past tense. Kalau tabayyun isim. Dari selepas apa yang telah jelas kepada mereka. Al-haq, kebenaran. Apa makna kebenaran di sini? Al-Quran ataupun Nabi Muhammad. Tengok, orang Yahudi ni apa yang dia dengki sangat ni? Dia dengki ialah kebaikan yang ada pada orang beriman. Kalau boleh dia nak kebaikan ni jangan hilang terus daripada orang beriman. Ataupun pindah pada bangsa dia. Apa kebaikan tu? Al-Quran lah. Al-Quran. Kan? Jadi orang Yahudi dengki bila kita ada Al-Quran. Kita pula orang Melayu dapat Quran, simpan pula. Pelik tak? Orang Yahudi lagi suka beli Quran banyak-banyak, lepas tu letak kat masjid kan, sampai berdebu. Kalau perasan kat masjid-masjid, semua masjid boleh kata ada Quran kan? Dan bukan satu. Quran tu lebih banyak daripada jemaah masjid tu. Lepas tu tempat letak Quran tu tak berubah daripada 2 tahun yang lepas. Betul tak? Sebab orang pergi masjid bukan baca. Kalau baca pun Quran di rumah dia. Berlaku tak pembaziran? Berlaku. Quran banyak dicetak tapi tak dibaca ataupun tak ditadabbur. Zaman Nabi, Quran tak ada dicetak. Satu pun tak ada dicetak. Tapi semua sahabat faham dan amalkan ajaran Al-Quran. Okey. Jadi setelah, kenapa Allah sebut ni? Mereka dengki kepada orang Islam setelah jelas kebenaran. Kenapa Allah sebut? Faham soalan? Allah boleh je Allah kata orang Yahudi sangat ingin memurtadkan orang beriman kerana dengki daripada diri mereka. Habis cerita. Tapi Allah sambung setelah jelas kebenaran kepada mereka. Apa yang Allah nak beritahu? Yalah. Tak, yang tahu ni orang Yahudi. Allah kata mereka dengki kebenaran yang ada kepada Nabi Muhammad dan orang beriman setelah mereka jelas kebenaran itu. Kenapa Allah beritahu mereka dengki setelah jelas kebenaran?
Al-Quran dan Nabi Muhammad telah diterangkan dalam kitab Taurat, Ustaz. Bukan. Itu bukan jawapan dia, tapi tak salah lah. Tak, Allah nak bagi tahu, beza tak? Orang dengki dalam keadaan kebenaran tak jelas pada dia, dia pun dengki. Dengan orang dengki sedangkan kebenaran dah jelas pada dia. Dua benda berbeza tak? Yang mana lagi teruk? Allah nak bagi Yahudi ni sangat-sangat teruk. Kalau dia menolak kebenaran ataupun dia dengki sebab kebenaran tak jelas, mungkin ada keuzuran, mungkin boleh dimaafkan. Boleh faham? Makna Allah nak bagi tu Yahudi ni sangat-sangat degil, sangat-sangat kepala batu. Okey. Apa sikap orang beriman bila berdepan dengan Yahudi yang kerja dia nak memurtadkan orang Islam je? Allah kata fa'fu. Maka maafkanlah. Maafkan oleh kamu orang beriman. Maafkan siapa ni? Yahudi. Kemudian wasfahu. Apa beza wasfahu dan dia terjemah belapan dada. Apa beza? Dia kalau maafkan makna kita, kalau Allah maafkan kita, makna Allah tak akan hukum di atas dosa kita. Itu makna maafkan. Tak ada hukuman. Jadi kalau kita maafkan, kalau orang beriman maafkan orang Yahudi, makna tak ada hukuman dah. Itu fa'fu. Wasfahu. Wasfahu ni mana? Lupakan, seolah mereka tak buat apa-apa. Beza tak? Jadi wasfahu ni mesti datang selepas fa'fu. Kenapa ni? Jahat, begitu jahat Yahudi, Allah suruh maafkan. Kita dah kutuk habis-habis dah siang malam dah. Lupakan. Hatta sehingga ya'ti Allah mendatangkan dengan perintahnya. Sehingga Allah mendatangkan perintahnya. Apa maksud ni? Apa maksud perintah Allah? Jadi sampai bila ni nak maafkan dia, nak lupakan, sampai bila? Sampai Allah datangkan perintahnya. Apa maksud Allah datangkan perintah? Ada dalam tafsir mengatakan iaitu Allah benarkan berperang, dan ada juga pendapat mengatakan sehingga Allah membenarkan Nabi Muhammad dan orang beriman di Madinah membunuh orang Yahudi. Yahudi di Madinah ada berapa golongan? Bani Quraizah. Yang kedua Bani Nadir. Yang ketiga Qainuqa. Sehingga Allah mendatangkan perintahnya iaitu Bani Quraizah dibunuh. Bani Nadir dan Bani Qainuqa dihala keluar daripada Madinah. Dan ada satu lagi Yahudi di Khaybar dikenakan jizyah. Sekarang dipanggil apa? Cukai. Mana empat-empat golongan ni semua itu maksud bi amrillah. Boleh? Kemudian Allah bagi tahu, kenapa kena serah pada Allah? Sebab innallah, sesungguhnya Allah ala atas setiap sesuatu qadirun, maha berkuasa. Boleh? Jadi kalau ikut logik kan, Nabi baru datang Madinah.
kira penduduk barulah. Kan? Dan Yahudi ni kira penduduk lama ataupun penduduk tetap Madinah. Dan mereka mengusir ekonomi Madinah. Dan mereka lebih ramai. Tiba-tiba mereka ni semua dibunuh dan diusir dengan hina. Menunjukkan apa tu? Apa kekuatan Nabi dan para sahabat? Quran je. Quran. Apa kekuatan orang Palestin sekarang? Quran je. Sebab tu mereka anak mati syahid ke apa, mereka hadapi dengan tenang je. Hidup mereka pagi petang siang malam untuk agama Allah. Sebab tu mereka tak boleh dikalahkan. Okey. Kemudian Allah kata apa? Fa'fu wasfahu. Lepas tu buat apa? Sambil-sambil menunggu perintah daripada Allah, sambil-sambil tu buat apa? Wa aqimus solah. Dan dirikanlah solat. Dirikanlah solat. Apa makna dirikan solat? Allah tak kata salu kan? Aqimu. Apa makna aqimu? Ialah apa maksud dirikan? Iaitu solat dengan jaga betul-betul perkara rukun, wajib dalam solat, perkara sunat dan juga khusyuk dalam solat. 4 benda tu. Rukun, perkara wajib, perkara sunat dan khusyuk dalam solat. Itu makna aqimu. Allah tak kata sallu. Kalau sallu ni macam apa? Macam, ialah, yang ni pun amal juga ni, aqimus solat. Dirikan solat dengan solat, apa beza? Yang ni jaga solat dengan betul, rukunnya, wajibnya, sunatnya, khusyuknya, awal waktunya, jemaahnya. Patutlah Nabi kalau solat tak berjemaah, Nabi nak bakar rumah kan? Maknanya kalau dia solat seorang kat rumah, bukan aqimu, dia salu je. Tapi ada hadis, Nabi kata apa? Nabi kata salu, Nabi kata tak aqimu. Kenapa pula? Salu kama ra'aitumuni usalli. Kenapa pula sini Nabi kata solat? Tengok beza. Sini Allah kata aqimu, dirikan solat, jaga perkara rukun, wajib, khusyuk, jemaah. Tapi Nabi sebut salu, kena faham. Lepas tu Nabi kata apa? Lepas tu Nabi kata, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Nabi salat macam mana? Nabi salat aqimu. Boleh faham? Nabi salat Jumaat tak? Macam itulah kamu kena salat. Nabi salat jaga perkara wajib, perkara sunat dan sebagainya, begitulah kamu kena salat. Nabi salat Nabi mencegah kemungkaran, macam itulah kamu kena salat. Okey. Kenapa ni? Saya nak tanya soalan. Allah kata bila berdepan dengan orang Yahudi yang kerja dia siang dan malam nak memurtadkan orang Islam. Di zaman Rasulullah lagi. Tidak lain tidak bukan hanya kerana dengki. Tiba-tiba Allah kata maafkan. Kemudian apa dah? Lupakan. Lepas tu Allah perintah dirikan salat. Apa kaitan salat dengan berdepan dengan orang Yahudi? Tapi solat tak nampak akhlak, sebab solat 5 waktu je. Nampak tak akhlak orang beriman dalam solat tu? Tak nampak. Kadang-kadang masuk dalam masjid lain, luar, ya Allah. Kan? Tak itu belum masuk lagi waktu zakat. Solat dulu. Kita nak kalahkan musuh, tak mampu kita kalahkan melainkan dengan izin Allah. Macam mana nak kalahkan musuh dengan izin Allah? Kuatkan hubungan dengan Allah. Kuatkan hubungan dengan Allah. Kalau kamu salat pun tak betul, salat pun lambat, jangan mimpi nak kalahkan musuh. Jangan mimpi. Sebab itulah Nabi, Allah perintah Nabi di awal-awal turun Al-Quran. Walaupun salat belum wajib. Apa yang Allah perintah pada Nabi? Di awal turun Al-Quran. Ayat apa? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut. Kemudian qum fa'anzir. Itu apa? Itu mudassir.
Ni kalau saya turut sampai habis ni. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kan? Wahai orang berselimut, bangun. Bangun apa? Bangun semua malam. Buat apa? Solat. Kecuali sedikit je. Solat, baca Quran. Kenapa? Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Kami akan campak di atas belakang kamu satu benda yang sangat berat, iaitu Quran. Maka kena kuatkan hubungan dengan Allah. Oh, ini hebat orang Palestin. Hubungannya dengan Allah hebat. Dengan solat malamnya, dengan solat berjemaahnya, dengan Qurannya, dengan hafalnya. Dengan solat rapatnya, kan? Kita kadang-kadang dulu solat rapat kan masa sebelum PKP, tapi bergaduh juga rapat kan. Dalam masjid nampak mesra je, luar tu senyum pun tak. Ini parti A, ini parti B kan bergaduh, maki hamun. Boleh ke? Jadi ramai tak orang kita tak solat? Lepas tu tak payahlah menjerit nak lawan Yahudi. Tak payahlah menjerit. Hubungan dengan Allah pun tak kuat kan? Dalam baca Quran tak faham, solat pun tak, lepas tu celaka Yahudi, laknat Yahudi kan. Okey, yang kedua. Satu lagi solat ni. Selain daripada menguatkan hubungan dengan Allah, meningkatkan iman, kekuatan yang sebenar daripada Allah, maka nak dapat kekuatan kena bermunajat, kena bangun malam. Yang kedua, dengan solat dapat mencegah kemungkaran. Betul tak? Jadi bila masing-masing sahabat solat, masing-masing mencegah kemungkaran, Islam semakin kuat bila tidak ada kemungkaran. Tapi kita kadang-kadang solat kemungkaran pun sama naik kan. Kemudian wa'atuz zakah, dan keluarkan zakat. Kenapa pula zakat? Ini baru jawapan dia, hablum minallah, hablum minan nas. Bila dah solat rapat kan, ukhuwah kuat tak? Kuat. Sebab itulah Nabi bila bina akidah, lepas Nabi bina akidah, yang pertama bina akidah kan, di Mekah 13 tahun. Lepas tu berhijrah ke Madinah. Nabi bina apa? Nabi bina apa? Sebaik saja sampai di Madinah. Masjid. Tak, bukan material, orang-orang. Ukhuwah. Kan Nabi mempersaudarakan. Pertama antara Muhajiri dengan Ansar. Yang kedua antara Aus dan Khazraj. Kenapa? Sebab ukhuwah ataupun kesatuan adalah kekuatan. Bila kita bersatu, menggerungkan musuh. Tapi bila kita berpecah, ramai macam mana pun tak menggerungkan musuh. Betul tak? Ni negara Arab mah. Ada Saudi, ada Jordan, ada Emirates, ada Qatar, ada Yaman, ada 5, 6, 7 Mesir kan. Yang mana lebih digeruni oleh Israel? Antara semua 6, 7 negara Arab yang ada kekuatan ekonomi senjata dengan satu kumpulan Palestin di Gaza, di tempat yang sempit. Yang mana menggerungkan Yahudi? Sebab apa? Ni akidah dan ukhuwah mereka kuat. Betul? Kemudian yang ketiga, Nabi bin apa? Bukan. Senjata. Kekuatan fizikal ataupun senjata. Okey, boleh? Jadi bila jaga solat dan selalu membantu orang miskin, ukhuwah, kesatuan orang Islam kuat tak? Ini antara syarat nak menang ni. Sebab ni Allah kata biar dulu. Kuatkan ni. Syarat nak menang, bina hubungan dengan Allah, bina hubungan persaudaraan ukhuwah. Jangan dahsyat bergaduh je. Kan? Kemudian Allah kata, wa ma tuqaddimu, dan apa yang sekarang kita tengok, saya tak tahulah. Sekarang banyak NGO berebut nak pungut derma. Betul tak? NGO yang tak pernah dengar pun semua keluar nama. Saya pun tak faham kenapa sekarang baru muncul lah.
Bab pungut derma ni semua pakat nak sukarela, volunteer kan? Siapa tak faham? Ha? Apa dia? Menanggut di air keruh. Saya tak tahu, jangan bersangka buruk. Cuma soalan dia kenapa sekarang baru? Ha? Kita tak tahu, wallah alam. Dia sebenarnya logiknya kalau kita boleh kumpul juta-juta untuk orang Palestin kan, untuk mereka kuat melawan musuh, maka logiknya kita lagi perlu kuatkan barisan kita supaya kita tidak senang-senang dimurtadkan oleh Yahudi setiap hari. Betul kan? Berlaku setiap hari tak pemurtadan? Berlaku tak? Setiap hari. Tak perlu tukar nama, tak perlu tukar agama. Ya duk kecoh tukar agama tu berapa peratus je. Ini yang namanya Islam, duduk dalam masyarakat Islam tapi sebenarnya bukan Islam. Bila tak solat, bila macam-macam lah perbuatan yang terkeluar daripada Islam. Okey, kemudian Allah kata, dan apa yang kamu, apa dia? Tuqaddimu apa dia? Yang kamu beri. Dia terjemah apa tu? Kerjakan untuk diri kamu. Min khairin, dari khairin. Apa makna khairin? Ya? Khairin ni tidak ada alif lam. Bila tak ada alif lam, apa makna dia? Ha? Umum. Maknanya apa? Apa-apa kebaikan, besar ke kecil ke, Nabi kata apa? Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu pandang hina kepada perkara yang makruf. Walaupun Nabi bagi contoh. Walaupun ramai orang pandang remeh dan dia tak buat benda yang makruf ni. Apa dia? Apa dia? Tak, saya bakal salah kena bercakap. Ini tak payah cakap. Senyum. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pandang remeh kepada perkara makruf walaupun kamu jumpa saudara engkau dengan muka yang senyum. Ramai tak senyum. Kenapa? Alah, kecil je ustaz. Dia orang kata apa? Ulama kata apa? Kalau dengan senyum pun dia kedekut, dengan duit jadi tanda orang tu kedekut, tengok muka dia. Kalau susah nak senyum tu, mana dia kedekut lah tu. Apa-apa kebaikan. Okey, tengok. Allah nak betulkan cara kita berfikir. Kita biasa nak buat baik pada orang, nak bagi duit ke, bagi masa ke, bagi tenaga, susah kan? Apa punca? Berat je. Tapi kalau untuk diri kita, keluarga kita, 10,000 pun kita boleh sign check 1 minit je. Tapi kalau nak bantu orang, ya Allah, 100 ke 1000 ke susah. Nak bagi masa, nak bagi tenaga, nak bagi kereta. Kenapa susah? Apa dia? Tak dapat? Tak dapat abuan. Kenapa kita rasa tak dapat abuan? Sebab kita rasa benda tu buat untuk orang. Maka Allah betulkan cara kita berfikir. Apa yang kamu beri untuk diri kamu. Awal-awal Allah beritahu. Yang kamu buat untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Bila kita faham yang aku bantu orang miskin sebenarnya untuk aku, kita jadi rajin ke jadi malas? Bila kita nak sedekah, kita faham ini sedekah untuk diri aku. Kita sedekah sikit ke banyak? Banyak. Boleh? Bila kita bagi pinjam kereta pada orang, ini untuk aku, apa lagi untuk kerja dakwah. Kita bagi setiap hari ke sekali setahun? Bagi kunci? Bagi kunci. Besok pergi JPJ, tukar nama. Berapa buah ni? Jangan cakap saja. Okey, apa yang kamu lakukan untuk diri kamu, bukan untuk orang. Daripada apa-apa saja kebaikan. Maka apa hasilnya?
tajiduhu, kamu akan dapatinya indallah, di sisi Allah. Oh, tengok Allah kata apa saja kamu buat, satu untuk kamu. Yang kedua, tak kiralah kebaikan itu besar ataupun kecil. Yang ketiga, kamu akan dapati hasilnya di sisi. Kenapa Allah sebut indallah? Apa yang Allah nak sampaikan? Allah nak begitu, yang kamu buat walaupun kecil, tapi Allah akan balas besar. Kenapa? Sebab dia Tuhan. Dia pemilik langit dan bumi. Dia pencipta segala-gala. Dan dia nak buat apa-apa, hanya perlu kun fayakun. Sebab itulah Asyah, isteri Fir'aun, bila dia kena zalim kepada suami dia, apa yang dia minta? Apa doa dia? Dia minta supaya dia panjang umur ke, selamat daripada kezaliman Fir'aun. Kurniakan rumah di sisinya. Apa dia ayat Quran tu? Rabbi binili indaka fil jannati indaka baitan fil jannah. Okey, tengok doa Asyah walaupun baru je beriman. Doa dia apa dah? Rabbi, wahai Tuanku, ibni. Ibni apa makna? Binalah. Li, untukku. Indaka, sama ni. Indah. Dia tak minta lagi benda yang dia minta, dia tak sebut lagi. Yang dia sebut yang pertama apa dah? Tempat dulu. Dia tak minta sungai ke, istana ke, tak. Yang pertama dia minta tempat. Tempat apa? Di sisi Allah. Maknanya yang paling dekat dengan Allah. Barulah dia sebut apa yang dia nak, baitan. Rumah di surga. Jadi antara dua ni, yang mana lebih utama? Dekat dengan Allah ke istana? Dekat dengan Allah. Sebab tu kita nak cari rumah, kena cari apa dulu? Masjid ke? Al-jaru, pepatah Arab. Al-jaru qabla dar. Jiran sebelum rumah. Kalau nak beli rumah, tengok jiran dulu. Kadang-kadang rumah dah hebat banglo, tapi jiran tu perompak kan? Depan. Jiran tak masuk? Tunggu jiran masuk dulu. Tanya syarikat tu, ada orang beli dah. Siapa yang sebelah tu? Jadi Asyah minta apa? Surga. Layak tak Asyah yang baru beriman minta surga pula dekat dengan Allah? Layak tak? Layak. Kita dah lama beriman, layak tak minta surga yang dekat dengan Allah? Betul? Kalau layak, jangan baca apa dah? Ilahi lastu firdausi ahla. Aku tak layak masuk syurga firdausmu. Tapi rasa masuk neraka pun aku tak nak. Jadi kamu nak duduk kat mana? Kat tengah-tengah. Okey, boleh minta. Kalau Asyah baru beriman minta syurga paling tinggi, maka kita pun layak. Okey, jadi balasannya, contohlah Allah sebut dalam Quran, kalau sedekah satu kan, 1 RM. Allah sebut dalam Quran bagi berapa? 700 RM. Kan? Tapi kita tak nampak ni, yang dapat tak nampak, yang keluar nampak kan? Lepas tu satu kalau bagi RM50, RM100, dapat apa? 70?
70,000 kan? RM. Jadi masa kita nak bagi, tengok yang bagi ke tengok yang dapat? Kalau tengok yang dapat, kita tak bagi 100, kita bagi 1000. Tapi kita tengok, 100 ni. Bagi 50 dah dulu. Sebab kita tak yakin ni kan. Okey, jadi Allah nak bagi tahu, apa saja yang kamu bagi, walaupun sekecil, sebesar zarah. Nabi kata apa? Ittaqun nar, walau tengok Nabi nak dorong kita supaya buat kebaikan. Jangan kira benda tu kecil ataupun besar. Ittaqun nar walau bisyakki at-tamrah. Cuba terjemah. Takutlah api neraka walau bisyakki tamrah. Tamrah sebiji kurma, syaki belah dua. Makna apa tu? Takutlah api neraka walaupun dengan hanya bersedekah separuh kurma. Maknanya kadang-kadang dengan separuh kurma tu boleh selamatkan kita daripada neraka. Itu kalau ada sebiji, kalau ada sekotak jangan bagi separuh. Yang logo bendo dia, kenapa bagi separuh? Dia ambil sebiji daripada sekotak tu, dia ambil sebiji daripada dua. Kenapa? Ikut sunnah Nabi. Ini Nabi bagi contoh. Ada satu masa seorang wanita datang rumah Aisyah. Kemudian bawa 2 anak. Aisyah pun cari makanan kat rumah dia, tak ada. Ada kurma. Ada kurma. 2 biji kurma. Dia pun bagi pada wanita tu. Kemudian dia bagi wanita tu bagi 2, satu untuk anak ni, satu untuk anak ni kan. Satu lagi ada kat dia. Kan? Lepas dia makan, anak dia minta, dia pun bagi pula kepada 2 anaknya, dia tak makan pun. Jadi ibu tu korban untuk anak dan Aisyah pun korban untuk ibu. Maka Nabi kata, wanita itu adalah bakal ahli syurga. Sebab apa? Utamakan orang lain walaupun dia memerlukan. Aisyah pun sama. Kenapa Aisyah bagi sebiji kurma atau 2 biji? Kenapa? Sebab dia ada 2 biji. Kita kalau orang minta, jangan bagi 2 biji. Sebab apa? Ikut sunnah Aisyah kan. Ada 3 kotak, bagilah 2 kotak lah, sebab Ramadan dah habis. Okey, kemudian Allah nak bagi berita gembira ni. Berita gembira. Apa saja kebaikan yang kamu dapat, yang kamu lakukan, walaupun kecil, kamu akan dapati balasannya di sisi Allah sangat besar. Kemudian Allah nak yakinkan kita lagi apa? Dia innallah, sesungguhnya Allah bima ta'malu, dengan apa yang kamu kerjakan ataupun lakukan, basir, maha. Apa maksud dia? Apa kaitan hujung ayat dengan sebelum dia? Apa kaitan dengan sebelum dia? Ayat hujung ni, Allah maha melihat apa yang kamu lakukan sebagai dorongan, motivasi supaya kita buat apa saja kebaikan. Jangan berkira. Sebab apa? Allah nampak. Allah nampak. Yang kedua, sebagai amaran. Jangan buat benda jahat walaupun kecil. Sebab apa? Allah nampak. Sebab kita kalau bekerja dengan orang, kalau ada bos, tak ada bos, kalau bos tak ada kan, kita buat tak kerja untuk bos kalau bos tak nampak? Biasa tak buat kan? Sebab apa? Contohlah kita balik rumah, kita buat kerja yang bos tak suruh pun. Kemudian kita pergi office besok, kita kata, bos, saya ada buat kerja yang bos suka semalam kat rumah. Bos kata apa? Siapa suruh buat? Tapi kalau kita buat apa-apa saja kebaikan, Allah akan jawab tak macam tu? Tak. Kita jumpa orang 20 orang setiap hari, kita senyum, 20 dapat pahala. Kan? Jumpa sampah kat luar kan, kita ketik, semua dapat. Okey, kemudian masa dah habis .
Nak sambung malam ni ke nak sambung besok? Ha? Apa saja yang kamu buat daripada kebaikan, kamu akan dapat pahala besar di sisi Allah. Nak sambung malam ni ke besok? Oh, tiba-tiba bertukar je. Ha? Apa dia? Bateri low. Okey, tak apalah. Ha? Saya meraihkan sebab ada yang nak balik awal, nak solat tahajud kan, nak sahur besok kan. Tak apalah. Jadi cukup setakat ni. Alhamdulillah. Lepas tu sujud syukur pula. Saya tak nampak ni. Soalan di Zoom, Ustaz. Okey, ada soalan? Ada soalan daripada Zoom? Ustaz, dalam masa orang Salahuddin Al-Ayyubi malam-malam tu dia bangun, dia akan cek askar-askar dia, siapa yang tak bangun solat malam dia akan sampai balik. Ya, betul. Salahuddin Al-Ayyubi nak pilih barisan tentera dia, bukan setakat mesti salat berjemaah 5 waktu, tapi mesti salat malam. Sebab dia yakin tentera Islam akan menang bukan sebab bilangan ramai, tapi sebab kualiti dia. Kualiti. Sebagaimana dalam peperangan Badar, bilangan sedikit dapat kalahkan bilangan yang ramai. Ya, orang kita ni kalau 10,000 kan, lawan Israel 10 orang je rasa kalah. Yang maafkan tu untuk zaman Nabi Muhammad ya saya. Maafkan Yahudi dan tunggu Allah yang akan perintahkan. Sekarang tak ada perintah. Dan dia pengajaran ni adalah untuk semua dan sepanjang zaman lah. Kalau kita dah buat kerja dakwah dan mereka tak menyerang kita, maka kita maafkan. Kita bina hubungan kekuatan kita dengan Allah dan kekuatan ukhuwah kita. Tapi macam di Palestin kan, kenapa orang Palestin serang? Sebab mereka diserang. Ketika itu kena lawan lah. Assalamualaikum, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi. Pasal yang murtad tu kan. Ya. Kalau macam memang kita ada kenal sama yang betul-betul murtad. Ha? Hukuman tu macam mana, Ustaz? Kalau kan sebab penguasa kita maksudnya hukuman yang Ustaz kata kalau murtad tu dibunuh kan. Macam mana pelaksanaannya zaman sekarang? Tak boleh. Dia nak laksanakan, nak laksanakan hukum Islam mesti ada kuasa. Tanpa kuasa tak boleh laksanakan hukum. Maknanya yang kerajaan yang ada kuasa, kerajaan Islam yang ada kuasa baru boleh melaksanakan hukum Islam. Termasuklah yang berzina kena rejam, yang mencuri kena potong tangan, yang murtad kena bunuh, itu dilaksanakan oleh kerajaan yang ada kuasa. Sekarang tak ada kerajaan yang betul-betul melaksanakan hukum Islam. Jadi kalau semua masing-masing nak laksana, jumpa murtad je bunuh, jumpa murtad je bunuh. Huru-haralah keadaan. Okey. Bolehkah solat witir berjemaah apabila dah di luar bulan Ramadan? Tak, dia solat malam ni tidak disunatkan berjemaah. Solat malam tidak disunatkan berjemaah. Ada ketika Nabi berjemaah antaranya dengan Abdullah bin Abbas, tapi Abdullah bin Abbas seorang. Ada ketika dengan Huzaifah. Tapi itu hanya berlaku sekali. Maknanya kalau berjemaah dalam konteks untuk mendidik dan mengajar. Lepas tu tak boleh. Tak perlu dilakukan secara berjemaah secara berterusan. Lagi pula kita solat malam ni yang terbaik tujuan utama apa dia? Supaya kita lebih ikhlas. Dalam keadaan orang semua tidur, orang tak tahu, kita pun bangunkan. Tapi kalau dah berjemaah, ramai orang tahu keikhlasan dah kurang. Apa cara terbaik nak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Boleh tak
Boleh tak Ustaz terangkan ayat 7 dalam surah Al-Isra? Adakah ayatnya ada kena-mengena dengan kehancuran Yahudi? Tak, Yahudi ni memang akan hancur. Kan Nabi sebut dalam satu hadis, satu masa orang Yahudi akan diperangi dan mereka akan cabut lari sehingga mereka akan berlindung di sebalik pokok yang bernama Warqad. Dan pokok tu pula akan berkata kepada orang Islam, ini ada di belakang aku orang Yahudi, datang bunuh. Itu menunjukkan satu masa Yahudi akan kalah dan akan hancur. Jadi sebenarnya bagi kita tak perlu risau apa berlaku di Palestin. Sebab orang Palestin, Masya Allah, iman dia kuat dan luar biasa. Tapi yang perlu kita risau ialah apa yang berlaku dalam masyarakat kita, dalam taman kita, dalam rumah kita, apa yang berlaku pada anak kita. Yang tu kita perlu risau. Sebab itu juga termasuk perancangan Yahudi untuk melalaikan anak-anak kita, remaja kita daripada Al-Quran. Ada saran dalam tu, jika ada kenalan yang kenal rapat tak menunaikan solat, bagaimana cara nak terbaik nak menasihati? Apa ni? Yang murtad. Tak, kalau ada kenalan rapat tak solat, bagaimana cara terbaik nak nasihat? Dia kadang-kadang orang ni dia tengok orang ni dia nak terima nasihat, dia tengok siapa yang bagi nasihat. Kalau orang tu dia tak respect, dia tak percaya, tak payah cakap apa-apalah, bagilah ayat Quran ke hadis ke. Jadi step pertama ialah kita bina hubungan dengan dia. Jangan cakap langsung bab solat. Bantu apa yang dia perlukan, kan, selalu ziarah dia, selalu tanya khabar, tunjuk kita sayang pada dia. Daripada situ dia akan respect pada kita, dan bila dia respect pada kita, kita cakap, insya-Allah dia dengar. Soal dia nak buat ataupun tak, itu nombor dua. Yang pertama, dia bersedia untuk mendengar. Kalau dia tak respect pada kita, kita tunjuklah kepada orang lain yang dia lebih percayai, sama ada ustaz ke ataupun siapa-siapa yang dia percayai. Juga boleh dibuat dengan cara ajak dia masuk kelas. Jangan cakap bab solat, biar dia dengar tadabbur Al-Quran, biar dia dengar apa yang Allah cakap. Daripada situ dia akan berubah. Banyak yang dengar tadabbur Al-Quran, ada yang main game berhenti. Saya tak suruh pun, tapi dia dengar apa yang Allah cakap, kan, benda tu melarangkan. Ada yang hisap rokok, dia beritahu pada saya, sejak ikut kelas tadabbur dia berhenti merokok, kan. Jadi dorong mereka untuk datang kelas. Jangan cakap lagi bab solat. Dalam keadaan dia tak kenal Tuhan, dia tak cinta Allah, tiba-tiba kita suruh dia solat, itu satu bebanan kepadanya. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau kita menganggap Allah favor seseorang sebab dia dapat nikmat, adakah ini boleh membawa terpinci akidah? Macam mana? Kalau kita anggap Allah favor seseorang, dia macam Apa favor tu? Lebih kan? lebih kena Dengki lah. tak, Allah macam lebih bagi nikmat pada seorang mungkin kawan itu. Adakah ini boleh membawa terpinci akidah disebabkan menuduh Allah ada macam pilih kasih lah, semacam orang Nasrani yang mengatakan Allah ada anak? Dia lebih kepada dengki lah tu. Dia dengki bila nikmat tu Allah bagi pada orang tu, kan. Sebenarnya bila dengki nikmat yang ada pada orang, sebenarnya dia marah pada siapa tu? Allah lah, sebab Allah yang bagi nikmat tu. Secara tak langsung sebenarnya dia tak setuju dengan Tuhan. Jadi orang yang dengki ni sebenarnya dia tak setuju dengan Tuhan. Sebab nikmat yang orang tu dapat, Allah yang bagi, bukan orang tu usaha. Berapa ramai yang usaha Allah tak nak bagi, tak dapat, kan. Dan berapa ramai yang usaha sikit je, Allah bagi dapat banyak. Jadi bila kita dengki, pertama kita ingat, bila aku dengki makna aku tak setuju dengan pembahagian Allah. Kenapa aku tak nak setuju dengan Allah? Sedangkan Allah tu maha bijak, kan. Allah maha bijak. Satu. Yang kedua, Allah bagi harta, Allah bagi nikmat kesihatan, bukan tanda Allah sayang, tapi itu adalah sebagai ujian. Macam Allah sebut dalam surah Al-Fajr, Allah bagi nikmat kekayaan, nikmat kesihatan, semua tu bukan sebab Allah suka pada dia, tapi sebab Allah nak uji. Dan ada pula Allah bagi orang tu sakit, sempit rezekinya, bukan sebab Allah benci, tapi sebab Allah nak uji. Dua-dua ujian Allah.
Kalau Allah bagi senang, Allah nak uji apa? Nak tengok dia ni bersyukur tak dengan nikmat tu. Itu je. Kalau dia tak bersyukur dengan nikmat, kenapa kita nak jadi macam dia? Kan? Minta je pada Allah, ya Allah, kalau engkau beri nikmat padaku, jadilah orang yang bersyukur dengan nikmat ni. Aku tak nak jadi macam Qarun. Engkau bagi nikmat tapi Qarun tak bersyukur. Dan bila Allah bagi musibah pada kita, kita ingat, bukan Allah benci pada kita. Kalau Allah benci pada aku, Allah benci pada Nabi Ayub AS. Allah sayang pada Ayub, tapi Allah bagi apa pada Nabi Ayub? Allah bagi sakit bertahun-tahun. Allah bagi Nabi Yusuf AS kan, menderita tak hidup dia. Dirancang oleh adik-beradik dia, dicampak dalam perigi, dijadikan hamba, disumbak dalam penjara. Seorang Nabi. Jadi, itu bukan tanda Allah benci, tapi Allah sayang. Cuma cara Allah sayang kepada hamba-Nya berbeza dengan cara kita sayang pada anak ataupun orang. Kita sayang pada orang, kita bagi kesenangan. Allah sayang pada hamba-Nya, Allah bagi kesusahan. Innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila sayang pada seseorang, Allah bagi ujian yang menyusahkan. Allah lebih sayang pada orang Palestin daripada sayang pada kita. Sebab tu Allah bagi musibah pada mereka. Dengan musibah tu, mereka imannya semakin mantap. Mereka semakin bergantung kepada Allah. Wallahu a'lam. Cukup ah? Apa dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Nur Iman? Perlukah kita perlukah kita membaca selawat di dalam tasyahud awal? Tasyahud awal, pendapat paling kuat berdasarkan hadis yang sahih tak perlu. Tahiyat awal tidak ada selawat dalam hadis yang sahih. Tapi ada pendapat mengatakan kalau nak baca tak salah. Cuma hadis tidak ada sebut selawat dalam tahiyat yang pertama. Okey? Adakah boleh jatuh syirik jika kita kata yang vaksin jadi asbab komplikasi yang boleh membawa maut, sedangkan ajal adalah ketentuan? Ya, boleh jadi syirik lah. Dipanggil apa? Syirik sebab. Iaitu kita menyalahkan sesuatu berdasarkan sebab. Kenapa pencuri tak masuk rumah saya? Sebab anjing di luar. Syirik. Kenapa saya tak bangun subuh? Sebab saya tak kunci jam. Boleh jadi syirik. Seolah kita mengatakan jam ataupun anjing ataupun itik ada kuasa untuk menghalang pencuri. Salah. Okey, cukup lah. Kita jumpa lagi insya-Allah malam besok di waktu yang sama. Dan sekali lagi saya sebut, penuhkan masa kosong ni. PKP tak boleh pergi ke mana. Duduk kat rumah, lepas tu restoran pun buka pun tak boleh makan di kedai. Puasalah 6. Puasalah 6. Gunakan peluang yang terbaik ini untuk habiskan puasa 6. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان